Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu hubungan manusia dalam pentadbiran Dewan Bahasa Pustaka semasa pandemik COVID-19. Pertamanya, tugasan ini disediakan untuk Profesor Madya Dr. Rozita binti Abdul Muttalib. Ahli-ahli daripada kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Amir Azfar bin Zulkifli, Amizah Amini, Muhammad Hafizul, Muhammad Syafiq Afnan dan Wan Muhammad Farhan. Okay, untuk pengenalan, seperti yang kita ketahui dalam diri kita, setiap masalah yang melanda pasti akan adanya penyelesaian. Begitu juga dengan COVID-19. Ianya bermula apabila setiap daripada seluruh negara di dunia ini berhadapan dengan penyakit tersebut dan menyebabkan ratusan negara berhadapan dengan kematian. Urusan pentadbiran ini akan melibatkan kepada banyak pihak, iaitu daripada syarikat swasta dan juga syarikat kerajaan. Okey, untuk pentadbiran yang ada dalam sesebuah organisasi adalah merujuk kepada daripada apa yang kita boleh lihat, urusan di bahagian kewangan, pelbagai urusan di bahagian kaunter sama ada urusan pembayaran, urusan di dalam sektor pengangkutan dan banyak lagi. Okey, kita juga antara daripada pekerja yang hanya menjalankan setiap daripada pekerjaan mereka di rumah dan juga kesemua keputusan dilakukan oleh setiap daripada majikan membuat keputusan dari rumah untuk memastikan setiap daripada organisasi mereka dapat berjalan dengan lancar. Memperlihatkan daripada setiap majikan yang terpaksa membayar gaji pekerja seperti biasa. So yang ini kita boleh tengoklah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh majikan semasa kerajaan mengumumkan PKP pada tahun lepas. Antaranya terdapat juga pekerja yang tidak dapat melakukan kerja mereka seperti sedia kala semasa mereka berada di rumah. Kemudian memperuntukkan bahawa setiap daripada pekerja hanya melakukan kerja sambil lewa tanpa memberikan respon yang baik. Menunjukkan bahawa setiap daripada overhead dan perbelanjaan di pejabat perlu dibayar oleh majikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini antara sebab kenapa perkara sebegini dihadapi oleh masalah semasa pandemik melanda negara. Akibat daripada itu jelas dilihat bahawa setiap daripada majikan berhadapan dengan kerugian yang mana mereka terpaksa membayar dengan jumlah yang besar lah. So jelas menunjukkan di sini bahawa setiap daripada perubahan perlu dilaksanakan memandangkan negara sedang beralih kepada faksa membuka semua sektor. Kemudian saya kembalikan kepada rakan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang organisasi. Okey, baiklah. Saya Muhammad Syafiq Afnan bin Osman, nombor metrik 269124. Okey, berkenaan latar belakang organisasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, sedikit berkenaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, organisasi ini ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 yang bertujuan untuk menggerak serta memartabatkan bahasa Melayu serta penggunaannya di dalam negara kita sebagai bahasa rasmi. Okey, bagi penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka juga mempunyai beberapa matlamat serta tujuan yang tersendiri. Okey, antara matlamat yang ada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ialah ianya adalah bertujuan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dalam semua bidang yang juga merujuk kepada sains dan teknologi. Selepas itu bagi memperkembangkan bakat sastra khususnya dalam bahasa kebangsaan agar dapat dikuasai oleh semua penduduk dalam negara. Melakukan pencetakan atau menerbitkan buku-buku, majalah-majalah, risalah serta lain-lain bentuk sastra dalam bahasa kebangsaan. Okay, Dewan Bahasa dan Pustaka juga bertujuan untuk membakukan ejaan dan sebutan dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan agar tidak salah digunakan dan dilaksanakan oleh penduduk serta masyarakat negara kita. Dan seterusnya untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dan untuk menggalakkan
penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Okey, bagi teori-teori yang bersesuaian. Teori-teori yang dapat kita lihat adalah seperti teori psikologi yang mana dapat memberikan peluang kepada setiap daripada pekerja memahami dan juga mula melihat apakah yang perlu dilakukan oleh mereka selepas setiap daripada penduduk berhadapan dengan kerja daripada rumah. Selain itu adalah teori motivasi yang mana majikan perlu memastikan bahawa setiap daripada pemberian semangat dan juga kepada kata-kata pujian terhadap semua pekerja agar memberikan peluang kepada setiap daripada pekerja berhadapan dengan satu tindakan yang lebih baik. Okey, dan seterusnya adalah teori komunikasi. Ianya memperuntukkan bahawa setiap daripada komunikasi adalah sangat penting dan mempunyai ruang yang boleh membawa keadaan yang boleh memberi peluang kepada setiap pekerja dapat memberikan komunikasi yang baik semasa di dalam organisasi. Okay, baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan Amizat. Seterusnya, kita kaitkan juga hubungan manusia dalam pentadbiran semasa pandemik. Seperti yang kita ketahui, banyak perkara telah berubah sepanjang negara berhadapan dengan masalah pandemik ini. Dan kesan dan juga keadaan ini telah menjadikan setiap daripada hubungan manusia juga berhadapan dengan masalah. Hubungan yang dilihat ini juga dipantau seperti jadual yang kita nyatakan di bawah ini, yang mana komunikasi di antara pekerja dan majikan terbatas dan sukar untuk dilaksanakan akibat daripada pandemik itu sendiri. Banyak pekerja tidak dapat menggunakan sumber-sumber dan juga kepada akses di dalam syarikat kerana terpaksa bekerja daripada rumah. Seterusnya menunjukkan bahawa setiap daripada pekerja akan mempunyai beberapa kekurangan kerana mereka tidak akan mempunyai keyakinan dalam sebarang urusan dengan pihak pelanggan. Seterusnya banyak juga masalah tidak dapat diselesaikan kerana memperlihatkan bahawa setiap daripada ruang untuk melaksanakan mesyuarat dan juga perbincangan agak sukar untuk dilakukan. Seterusnya menunjukkan bahawa setiap daripada hubungan antara majikan dan pekerja itu sendiri. Juga sentiasa tidak dapat diperbaharui daripada satu masa ke satu masa lain untuk terus mengenali antara satu sama lain. Juga menunjukkan bahawa setiap daripada pekerja hanya berada di rumah dan terpaksa menggunakan talian dan juga secara email untuk berhubung dengan pihak pelanggan. Menjadikan setiap daripada pekerja perlu diberikan beberapa pendekatan untuk melaksanakan setiap daripada cara komunikasi akibat daripada pandemik yang melanda yang menyebabkan mereka juga hilang cara komunikasi dengan baik. Jadi dalam pendekatan ini dilihat adalah menjurus kepada hubungan di antara pekerja di dalam sesebuah organisasi. Hubungan ini juga menyebabkan keadaan semakin ketara kerana ramai di antara organisasi terpaksa menutup dan juga menyekat setiap pekerja mereka daripada datang untuk bekerja. Dan ini juga menyebabkan keadaan di mana setiap daripada majikan perlu melakukan perubahan dan juga kepada penambahbaikan agar dapat membantu pekerja apabila mereka datang untuk melaksanakan setiap kerja dan cara komunikasi yang lebih baik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Wan Muhammad Farhan. Assalamualaikum, saya Muhammad Farhan bin Muhammad Razi, 269387. Ingin tentangkan nambahbaikan di dalam takbiran yang boleh dilakukan. Salah satu ialah pihak majikan perlu mengadakan kursus untuk mengembalikan semangat pekerja dalam menjalankan kerja-kerja yang dilakukan selepas pandemik berakhir. Seterusnya, memberikan penyelesaian kepada setiap daripada pekerja yang berada di rumah. Memberikan makluman kepada pekerja untuk sentiasa menggunakan beberapa platform yang boleh untuk berhubung dengan pelanggan dan juga dengan majikan. Sentiasa memaklumkan kepada setiap ketua dan juga pihak atasan sekiranya terdapat beberapa perkara yang memerlukan pandangan dan perancangan yang terperinci dan bawah sikit bawah sikit. Memberikan peluang kepada setiap daripada pekerja jika berhadapan dengan sebarang permasalahan yang perlu diselesaikan dengan segera. Seterusnya membawa kepada semua pihak untuk harus
menunjukkan kesungguhan walaupun berada di rumah semasa menjalankan setiap pekerjaan. Saya serahkan keburukan dan kebaikan kepada Afnan. Fijo. Fizo. Kak Fizo Zailani. Okey, Assalamualaikum Prof. Saya Muhammad Fizo bin Zailani, nombor 269067. Saya keburukan dan kebaikan. Kebaikan menunjukkan yang pertama menunjukkan kepada setiap daripada komunikasi adalah sangat penting untuk merubah setiap perubahan di dalam pekerjaan. Kedua, semua pekerja harus berhubung dengan baik di antara satu sama lain, menggunakan semua keistimewaan dan juga sistem yang ada dipunyai dalam organisasi. Memperuntukkan kepada setiap daripada majikan perlu melakukan banyak latihan dan juga pembangunan kepada setiap pekerja sekiranya mereka dilihat sebagai perkara tidak menunjukkan prestasi yang tinggi, dan sentiasa menunjukkan bahawa setiap daripada pekerja akan membawa kepada perubahan kepada setiap hubungan di dalam pentadbiran. Keburukan pula ialah memerlukan kepada setiap daripada pekerja perlu sentiasa bersedia di dalam setiap perubahan yang dilakukan. Peruntukan bahawa setiap daripada pekerja sentiasa memberikan perhatian di atas perubahan yang akan dilakukan oleh majikan. Seterusnya memerlukan kepada kerjasama semua pihak untuk melaksanakan kepada perubahan dalam sesebuah organisasi. Dan yang terakhir, memperuntukkan bahawa setiap daripada kedudukan dalam sesebuah majikan perlu peka dan juga mengetahui apakah yang perlu dilakukan agar dapat menerima perubahan yang berlaku. Seterusnya, rumusan dan kesimpulan. Dalam kesimpulan yang boleh dilihat dalam melihat setiap daripada perubahan ini akan menunjukkan kepada keadaan di mana setiap organisasi perlu melakukan perubahan terhadap hubungan dalam sesebuah organisasi. Dalam pentadbiran sangat penting kerana ia mampu memberikan peluang kepada setiap daripada keadaan tersebut akan membantu perubahan. Ianya jelas menunjukkan bahawa hubungan di dalam pentadbiran adalah merupakan hubungan dua hala di antara pekerja dan juga majikan yang boleh membawa kepada kedudukan, menunjukkan ia sebagai salah satu daripada perkara yang sangat penting. Dengan hubungan yang baik ini akan memberikan banyak kesan dan akibat seperti menjadikan setiap daripada pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Setiap daripada pekerja akan melaksanakan kerja dengan baik. Yang terakhir, memberikan peluang kepada setiap daripada pekerja dapat memberikan pendapat dan juga pandangan mereka sekiranya terdapat perubahan yang ingin dilakukan dalam organisasi. Okey. Ini adalah bahan rujukan kumpulan kami. Sekian, itu saja presentation daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4 berkenaan dengan tajuk hubungan manusia dalam pentadbiran, yang mana hubungan manusia dalam pentadbiran Dewan Bahasa Pustaka semasa pandemik COVID-19. Terima kasih kepada semua ahli kumpulan kerana menjayakan presentation kali ini. Dia harap dapat berjumpa lagi di kemudian hari. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.